dalam situasi ni, boleh tak Melissa, dia katakan kereta Melissa melanggar sebuah kereta lain dalam sebuah kemalangan dan dia didapati bersalah. Okey. So, dalam kes macam ni, boleh tak Melissa ni nak tuntut insurans atas diri dia? Boleh. Boleh? Boleh ke tidak? Tak boleh sebab dia didapati bersalah. Okey, kalau dia bersalah, dia tak boleh, pihak insurans tak akan bayar. Okey, tapi dia tengok dah, akibat kemalangan itu, kedua-dua buah kereta mengalami kerosakan teruk dan pemandu kereta yang dilanggar Melissa mengalami kecederaan patah kaki. Dia di sini, dia boleh tuntut insurans kemalangan. Okey, dia boleh tuntut insurans kemalangan untuk rawatan kecederaan. Okey, dan juga sebab kedua-dua buah kereta mengalami rosak teruk, dia boleh tuntut kerugian. Kerugian boleh juga. Okey, tetapi bukan untuk diri dia, untuk pemandu kereta tersebut. Okey, ini pemandu kereta tersebut ini pihak ketiga lah. Pihak ketiga. Okey, pihak pertama insurans, pihak kedua diri dia, pihak ketiga ialah pemandu tersebut. Faham tak situasi dia? Sebabnya dia didapati bersalah, dia tidak boleh tuntut insurans atas diri dia, tapi dia boleh tuntut insurans untuk merawat, merawat apa? Merawat pemandu kereta yang dilanggar tu sebab dia patah kaki. Dan juga dia boleh tuntut insurans untuk membayar kerugian kerosakan kereta bagi pemandu tersebut. Itu sahaja situasi dia. Boleh tak? Tak faham situasi sebab apa? Sebab dia didapati bersalah. Jadi dia tak boleh nak tuntut atas diri dia. Dia boleh tuntut juga tapi untuk rawat cedera, kemalangan dan juga kerugian pihak yang ketiga. Boleh ya? Boleh. Okey, fahamlah tu situasi dia. Okey, sekarang kita nak masuk macam mana kita nak mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar dan premium insurans. Okey. Sebelum kita tengok dulu apa itu yang dikatakan premium. Apa premium? Okey. Ini biar dululah. Okey, kita tengok dulu premium. Premium apa? Okey. Faktor-faktor yang mempengaruhi premium pula. Kita nak bayar premium tu ialah bayar bulanan lah. Kita bayar bulan-bulan tu berapa premium dia. Okey. So, faktor-faktor yang mempengaruhi premium faktor yang mempengaruhi premium ada 6. Ada 6. Iaitu satu ialah jenis insurans. Jenis insurans. Insurans apa dia nak ambil? Insurans kan kita ada insurans hayat, insurans kemalangan, insurans apa benda ni? Perubatan, kebakaran, perjalanan. Okey, insurans apa dia nak ambil? Okey, itu ialah jenis insurans. Dan juga jumlah pampasan yang dikehendaki. Berapa dia nak pampasan tu? Okey, itu ialah jenis insurans. Yang kedua, nak bayar premium ni dia bergantung kepada umur juga. Okey. Nak dia kira umur. Apabila umur tu semakin meningkat, maka premium juga akan meningkat. Sebab apa? Sebabnya dia kata orang tua akan mati cepat lah dah. Orang muda lambat sikit mati, tapi kita tak tahulah ajar tu. Okey, itu yang kedua, faktor yang mempengaruhi premium. Okey, yang ketiga ialah pekerjaan. Okey. Pekerjaan. Apa orang kata kalau risiko kerja tu besar, maka dia perlu membayar premium lebih tinggi. Okey. Maksudnya risiko lebih besar tu maksudnya kalau dia kerja bahagian
dalam kilang ke yang bermain bersangkut paut dengan mesin. Okey. Itu risiko untuk mendapat kemalangan dia makin tinggi. Begitu juga kalau yang panjat-panjat itulah, yang beki kabel tu, okey, itu dia tu pun risiko dia tinggi. Maka premium dia akan bayar lebih tinggi. Jumlah wang yang dibayar bulanan lah akan jadi lebih tinggi. Okey. Dan yang keempat ialah tahap kesihatan. Tahap kesihatan maksudnya orang yang mempunyai sejarah kesihatan atau sejarah perubatan perlu membayar premium yang lebih tinggi. Maksudnya di sini kalau dah awak tu bekas pesakit ke apa, ada sakit jantung ke, ada sakit kanser ke, maka dia premium dia lebih tinggi sebab dia kata risiko untuk mati tu lebih cepat. Okey. Yang kelima, jantina. Okey. Jantina pun mempengaruhi kadar premium, iaitu di mana kadar premium untuk seorang lelaki lebih tinggi berbanding seorang perempuan. Kenapa dia kata risiko lelaki kan dia kerja tu lebih meluas lagi daripada kaum wanita, maka di situlah sebabnya orang lelaki lebih kadar premium dia lebih tinggi daripada wanita. Okey. Dan yang keenam ialah gaya hidup. Gaya hidup di mana seseorang yang merokok, mengambil dadah, mengambil arak akan dikenakan premium yang lebih tinggi. Sebab ini kalau punya perokok dia akan mudah mendapati penyakit kan. So itulah sebabnya akan dia sebenarnya yang melibatkan kematian sebenarnya. Okey. Lebih banyak risiko, lebih cepat mati. Tu je lah. So itulah sebabnya kalau perokok akan dikenakan premium yang lebih tinggi. Okey. Cikgu. Ya? Jantina kan? Ha? Kalau jantina kan, kalau pondai boleh juga sebab tinggi. Pondai tu dia tengoklah pula lagu mana ditentukan oleh mahkamah. Sama ada dia lebih kepada perempuan atau lebih kepada lelaki. Pondan tak ada kan? Pondan tak ada dah. Dia cuma jantina lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan sahaja. Pondan tidak masuk dalam kategori jantina. Betul tak? Betul. Jantina ada dua je. Jadi untuk menentukan tu kesahihan macam si sajak tu lah. Kena ada sajak. Kena ada sajak kosmetik. Saya raja. Anak kameraman. Okey, sajak tu tak tentu lagi lelaki ke perempuan, tapi memang sahih dari lelaki kan, dia dah mengaku dia buat pembedahan jantina. Okey, so dikategorikan bawah kategori lelaki. Dia tak ada pondan. Okey, jelas. Okey. So sekarang ada awak tahu kan faktor yang mempengaruhi pembayaran premium tadi ada 6. Okey, jenis insurans, umur, pekerjaan, tahap kesihatan, jantina dan juga gaya hidup. Gaya hidup macam mana awak menjalani gaya hidup seseorang. Okey. Okey, kita tengok. Okey, jadual di bawah menunjukkan harga premium. Sekarang kita nak tengok ini ialah contoh satu. Harga premium, faktor yang mempengaruhi. Ni saya tak masuk lagi. Okey.
kita tengok sini, kita boleh tengok juga. Jadual di bawah menunjukkan harga premium bagi insurans perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat insurans PQ Berhad ke negara-negara Asia dan Eropah. Okey. Maksudnya apabila pergi melancong 1 hingga 5 hari, kalau di dalam Asia, negara Asia 39 untuk 1 hari. Okey. Kalau dalam di Eropah 53, pemegang polisi, ini pemegang polisi bagi diri dia sendiri. Okey, bagi pasangan, pemegang polisi dan pasangan, okey, di Asia, negara Asia 69, Eropah 98. Kalau keluarga, okey, sebanyak ni 87 Asia dan 133 Eropah. Okey. Boleh tengok kan, kalau 6 hingga 10 hari sebanyak ni, okey. 11 hingga 18 hari sebanyak ini. Okey. Premium tahunan. Okey, ni maksudnya kadar dalam setahun. Ini dikira hari, ini dikira setahun. Kalau setahun, yang bagi pemegang polisi yang berumur 18 hingga 69 tahun, okey, untuk melawat dalam negara Asia ialah RM230 setahun, manakala di negara Eropah RM280 setahun. Okey. Tengok. Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium bagi insurans perjalanan itu? Okey. Perbezaan. Okey, awak tengok nah. Satu, dia kata destinasi. Okey, destinasi ialah sama ada di Asia atau di negara Eropah, benua Asia atau benua Eropah. Okey. Tempoh perjalanan. Okey, betul lah tempoh perjalanan ni, itu 1 hingga 5 hari. Okey, harga dia banyak ni. 6 hingga 10 hari, harga dia banyak ni. Dan 11 hingga 18 hari, harga dia banyak ni. Okey. Dan yang ketiga, bilangan orang yang diinsurankan. Okey. Awak tengoklah bilangan orang. Ini seorang pemegang polisi sahaja. Ini pemegang polisi dan pasangan berdua. Okey. Ini apabila pemegang polisi membawa satu keluarga. Okey. So dapat tengok kan? Okey, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi perbezaan harga bagi premium. Keluarga tu Okey. ikut berapa orang ke? Keluarga tu ikut Apa? berapa orang? Keluarga ni ikutlah berapa orang sebab dia tak tetapkan berapa orang keluarga. Okey, boleh? Okey. Yang kedua, mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan semakin tinggi harga premium? Okey. Kalau awak tak tengok dah jawapan dia. Kalau okey, katalah awak tak tengok jawapan. Okey. Mengapa semakin panjang perjalanan semakin tinggi harga premium? Jauh Sebab perjalanan risiko. luar pemandangnya. Bukan tu. Hak tu lain. Hak ni risiko ambil insurans ni. Okey. Sepanjang, maksudnya makin lama kita duduk situ, risiko kita nak dapat kemalangan makin tinggi kan? Betul tak? Betul. Okey. Itulah sebab dia. Makin panjang kita duduk, makin tinggilah kita nak dapat risiko kemalangan ke apa. Sebab itulah harga premium dia makin tinggi. Okey, kita tengok jawapan dia. Tempoh perjalanan yang lebih panjang meningkatkan kebarangkalian kerugian berlaku pada pemegang polisi semasa berada di luar negara. Tempoh perjalanan yang lebih panjang meningkatkan kebarangkalian kerugian berlaku pada pemegang polisi semasa berada di luar negara. Okey, kerugian berlaku. Okey, kerugian berlaku ni sama ada, okey, kerugian ni masuklah kemalangan, kecurian, kehilangan
harta benda ataupun apa lagi, apa-apa sahajalah yang berlaku, boleh berlaku di semasa berada di luar negara. Itu ialah risiko dia. Okey, kerugian ni termasuk saya kata kemalangan, kehilangan, kecurian, okey, dan lain-lain lah yang berlaku di luar negara. Okey, boleh faham? Sebab tu makin lama awak stay, makin tinggilah premium yang dibayar. Okey, C. Pekerjaan Syahir sebagai seorang jurugambar memerlukan dia melawat banyak negara Eropah dalam tempoh setahun. Dia akan mengunjungi sesebuah negara antara 12 hingga 15 hari. Insurans yang manakah patut dibeli oleh Syahir sesuai dengan pekerjaannya? Berikan alasan anda. Okey. Sebab dia kata apa? Okey, awak tengok sini, awak kira, boleh kira kan? Okey. Dia kata mengunjungi negara antara 12 hingga 15 hari. So, untuk pemegang polisi sahaja. Okey, pemegang polisi sahaja, tak ada nak draw. Okey, tak apalah. Awak tengok ni barisan ni. Okey, barisan ni. Dia pergi ke mana? Okey, dia melawat banyak negara Eropah. So, awak ambil hot ni, awak kod hot ni. 172. Okey. So, 11 hingga 18 hari, 172. Okey. Yang manakah, okey, dia kata pekerjaan Syahir memerlukan dia melawat banyak negara dalam tempoh setahun. Okey. Dalam tempoh setahun berapa kali dia pergi tak tahu. Tapi dia pergi sebanyak 12 hingga 15 hari. So dia ambil out ni. Okey, katakanlah dalam tempoh setahun tu dia pergi 4 kali. 4 kali. So awak dapat berapa? 124, 127, 127 darab dengan 4. Dapat 500 lebih dah kan? 508. Okey, katalah 2 kali dia pergi dalam setahun. 127 darab dengan 2. Okey, dapat 254. Okey, sedangkan kalau dia bayar ini setahun dia bayar tahunan setahun, untuk pergi Eropah ialah sebanyak 280 sahaja. So, hak mana hak lebih sesuai? Sebab dia tak tahu berapa kali dia pergi. Dia kata melawat banyak negara Eropah dalam masa setahun. Okey. Boleh tak ni? Faham tak maksud dia? Dalam masa setahun, okey, 172. Insurans bagi polisi, pemegang polisi. Okey, dia melawat Eropah berapa kali tak tahu dalam setahun. Jadi lebih baik dia ambil hak ni. Dia ambil hak setahun, dia bayar 280. Sebab ni 127 untuk 11 hingga 18 hari je. Kalau 2 kali, 3 kali dia pergi, lebih jimat dia ambil hak 280. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, faham tak apa. Okey. Dia kata di sini Syahir patut membeli insurans perjalanan premium tahunan bagi negara-negara Eropah kerana ini lebih menjimatkan daripada membeli insurans pada tempoh 1 hingga 18 hari setiap kali perjalanan. Sebab dia tak tahu berapa kali dalam setahun tu dia pergi. Okey. Sekarang kita masuk macam mana kita nak mengira premium bagi insurans hayat. Okey. Premium untuk
mengira kadar premium ni ataupun kadar premium ni yang diberi ni, okey, ditentukan oleh sesebuah syarikat insurans berdasarkan pelan yang ditawarkan. Okey. Kadar premium ditentukan oleh setiap syarikat berdasarkan pelan yang ditawarkan atau yang diminta oleh pemegang polisi. Okey. Pemegang polisi ni diri kita. Itu ialah pemegang polisi. Okey, yang diambil oleh individu. Individu tu dipanggil pemegang polisi. Okey. Dia kata nilai premium yang dibayar bergantung kepada nilai muka yang dipilih, umur jantina dan sama ada merokok atau tidak. Pengiraan premium ini merujuk kepada jadual kadar premium bagi setiap nilai muka. Okey. Awak tahu apa nilai muka? Okey, kita tengok sini. Nilai muka. Okey. Nilai muka ialah jumlah wang yang dipilih oleh pemegang polisi. Okey, dia nak berapa? Ditawarkan. Maksudnya, okey, kita tengok sini lah. Okey. Dia tawar sini sebanyak berapa kita tak tahu lagi. Okey. Jadi bila kan kadang-kadang penjual insurans pergi, dia akan kawal, okey cik ambil hak ni dengan harga ni. Hak ni setahun dengan harga gini. Okey. Jadi pemegang polisi tu akan pilih berapa. Itu ialah dikata nilai muka. Okey. Untuk jumlah ini akan dibayar. Okey. Nilai muka ialah pampasan yang akan dibayar berdasarkan nilai muka. Itu ialah nilai muka. Okey. Boleh tak nilai muka? Nilai muka ni, okey. Nilai muka jumlah wang yang dipilih oleh pemegang polisi untuk mendapatkan perlindungan. Okey. Jumlah wang yang dipilih oleh pemegang polisi untuk mendapatkan perlindungan insurans. Itu ialah dipanggil nilai muka. Okey. Jumlah ini akan dibayar kepada jumlah papasan ni akan dibayar dan dipengaruhi oleh awak tengoklah sini. Jumlah ini akan dibayar kepada waris. Ni apabila dia ambil insurans hayat kan? Jika berlakunya kematian atau kecacatan kekal dan menyeluruh pemegang polisi pada tarikh matang polisi. Okey. Maksudnya di sini jumlah nilai muka ni akan dibayar apabila berlaku kematian atau kemalangan yang menyebabkan kecacatan kekal atau menyeluruh. Okey. Macam patah kaki, cacat muka, tak boleh bangun ke apa, dia akan bayar apabila tarikh polisi tu matang. Okey, tarikh matang lah. Maksudnya berapa tahun? Dia ambil dalam tempoh setahun ke 2 tahun ke, itu ialah insurans hayat. Insurans hayat saya kata kemarin berapa? Sepanjang hayat ataupun dalam insurans hayat. Macam mana saya kata kemarin? Seumur hidup ataupun insurans bertempoh ataupun melalui endowment. Endowment tu apabila berlaku kemalangan yang tiba-tiba lah. Okey, kematian yang tiba-tiba. Okey, kita tengok contoh pengiraan dia macam mana. Okey. Kadar premium tahunan.
Okey. Kadar premium tahunan bagi setiap RM1000 nilai muka insurans sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat. Okey, boleh tak? Jadual kadar premium bagi setiap, okey, setiap yang ditawarkan, nilai muka yang ditawarkan ialah 1,000. Okey. Syarikat yang menawarkan ialah syarikat insurans XYZ. Okey. So, kalaulah polisi ni kita tengok pada lajur yang pertama ni, okey, ini ialah umur individu yang mahu membeli insurans. Okey, membayar premium lah. Okey, 35, 36, 47, 37, 38, 49, 40. 39, 40. Cikgu baca pun tak betul. Okey, sama ada, okey kan saya kata tadi faktor-faktor yang mempengaruhi premium ni, okey, sama ada dia, ni gaya hidup dia, sama ada dia perokok atau bukan perokok. Okey, perokok atau bukan perokok, perokok atau bukan perokok. Sama ada jantina dia lelaki atau perempuan. Okey. Kalau awak tengok, dan juga faktor umur yang mempengaruhi kan, saya kata faktor umur. Umur pun mempengaruhi. Kalau makin muda, premium dia tak kira sama ada perokok atau bukan perokok, makin kurang. Kalau umur dia makin tua, premium yang perlu dibayar ialah makin bertambah. Okey. Boleh? Okey. Dia kata, mengapakah, soalan dia, mengapakah kadar premium semakin tinggi apabila umur semakin meningkat? Okey. Macam saya kata tadi lah, kan? Risiko untuk kematian tu akan, risiko untuk kematian akan lebih tinggi. Okey, bagi seorang perokok pun mengapa? Begitu juga. Sebab gaya hidup dia, seorang perokok. Okey, kita tengok jawapan dia. Kadar premium semakin meningkat dengan kadar peningkatan umur kerana jangka hayat. Okey, jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan penambahan umur. Okey. Dan kedua, kebarangkalian seorang perokok terdedah kepada risiko penyakit yang lebih tinggi berbanding dengan seseorang yang mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, itu. Yang kedua, berdasarkan jadual tersebut, hitung premium tahunan bagi setiap situasi berikut. Okey. Cuba awak hitung dulu hitung premium. Encik, berdasarkan hitung premium tahunan bagi situasi berikut, Encik Puan ingin membeli polisi insurans bernilai 100,000. Dia berumur 39 tahun dan seorang yang sihat dan tidak merokok. Okey. Siapa boleh buat pengiraan? Pengiraan dia di atas tadi. Pengiraan dia. Ni, premium, awak tulis premium. Ambil pakai itu. Premium sama dengan nilai muka. Okey, per dengan RMX. Okey, darab dengan kadar premium. Okey. So sekarang situasi dia.
situasi dia Encik Guan. Umur dia ialah 39. Seorang yang lelaki tidak perokok. Okey. Cuba awak kira dulu. Dapat berapa? Dapat tak macam ni? Okey, dapat tak macam ni? Dapat. Ya. Dapat. Okey. Ini ialah nilai muka. Okey, ini ialah RM1,000 yang ditawarkan RM1,000. Okey. Betul kan? Ni kadar premium dia ialah RM1,000. Itu ialah RMX. Okey. Lepas tu darab dengan RM2.49. RM2.49 ialah apabila dia berumur 39 tahun dengan dia bukan seorang perokok, dia lelaki, bukan seorang perokok. Okey, harga yang dibayar premium ialah RM2.49. Okey. So, awak tekan kalkulator, dapatlah harga dia ialah RM249 untuk apa ni? Untuk apa? Setahun. Dia kena bayar premium tahunan untuk setahun lah. Setahun dia bayar banyak ni. Boleh? Okey. Situasi yang kedua pula. Puan Syafufa berumur 36 tahun. 36 tahun atas. Okey. Seorang yang sihat dan tidak merokok. Okey, bukan perokok. Perempuan, bukan perokok. Okey. Ini membeli insurans polisi bernilai. Okey, ni nilai muka dia. Okey. Dan menambah polisi penyakit kritikal. Okey, polisi penyakit kritikal. Syarikat insurans XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberi perlindungan sebanyak 30% nilai muka asas. Nilai muka asas ialah ini. Okey, ini ialah nilai muka asas. Dan kadar premium bagi RM1,000 ialah 1.77 mengikut umur dan status kesihatan Syafura. Okey, jadi yang pertama awak kena kira dulu Puan Syafuwa ni seorang perempuan yang berumur 36 tahun. Okey, bukan seorang perokok. Okey, kira dulu. So awak kira 250 okey per dengan 1,000. Okey. B. Okey, per dengan 1,000. Bukan. Okey, ni. Okey. Oh, ini ialah penyakit kritikal dulu dikira. Saya kira ni dulu. Okey, 250 per dengan 1,000 darab dengan RM1.50. RM1.50 kat sini kan? 36 ini. Bukan perokok. RM1.50. So, dapatlah jumlah dia banyak ni. Okey. Sebab tu kadar perubahan penyakit kritikal pula dia ambil 30% daripada nilai muka asas. So dia ambil 30% darab dengan 2,500. 250,000. So dapatlah 75,000. Okey, ini ialah untuk kritikal. So dia pun ambil nilai muka bagi kritikal
per dengan 1,000 insurans yang diambil, darab dengan 177. RM177 ini ialah insurans yang kadar premium bagi yang ditawarkan. Okey, kadar premium yang ditawarkan ialah 177. Okey. Allahu Akbar. RM1.77. Okey. So, awak dapatlah jawapan dia. Tambah kedua-dua ni, ini tambah ni, dapatlah jawapan dia banyak ni. 507.75. 75 sen lah maksudnya. Okey. Boleh tak ni? Payah kan sebab cikgu tak ada depan nak mengajar awak. Boleh tak? Boleh. Betul ke boleh? Syahlan? Boleh ke? Kalau bagi soalan boleh jawab ke? InsyaAllah. 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 Okey, betul. Okey, maksudnya awak belajar dah insurans masa tingkatan 3 kan? 3 dah tak? Ke dak lagi? Pengiraan. Duduk lagi. Lagi. Dak lagi hak gini? Okey. Itu insurans hayat. Insurans motor lain pula. Motor kenderaan tu lain pula. Dia ada orang yang ketiga, ada apa. Okey. So, kita nak sambung insurans motor ke? Premium motor ke? Ke nak buat latihan dulu? Saya tengok buat latihan dulu ya. Insurans. Okey, cuba awak buka muka surat 92. Ada buku dah? Ada. Ada. Okey, muka surat 92, soalan nombor 6. Syarikat insurans. Kita tengok. Boleh tak? Ke payah lagi? Mystery.
So saya sambung sikit lagi boleh? Okey, tadi kita nak kita kira premium hayat kan? Premium hayat, okey, premium sama dengan nilai muka darab dengan RMX yang ditawarkan berapa? Okey, RMX tu berapa kadar yang diambil lah. Okey, lepas tu kali dengan kadar premium. Okey, kadar premium yang ditawarkan lah. Okey, sekarang kita masuk kepada macam mana kita nak mengira premium insurans. Okey, bagaimana mengira premium bagi insurans motor? Insurans motor dikira berdasarkan tarif motor yang menyediakan premium minimum bagi perlindungan insurans tersebut. Okey. Tarif ini kawal oleh undang-undang. Jumlah kedok. Tarif ini dikawal oleh undang-undang. Okey, apa itu tarif dulu? Okey. Tarif ialah senarai harga yang ditetapkan oleh senarai harga tetap yang digunakan untuk menyelaras. Okey. Tarif ialah senarai harga tetap yang digunakan untuk menyelaras dan mengawal cas premium dan susunan kata polisi bawah Akta Insurans. Maksudnya tarif ni ialah senarai harga tetap. Okey, dia tetap bawah harga dia. Berapa dan macam mana untuk menyelaras dan mengawal charge premium. Okey. Dan susunan kata polisi. Susunan kata polisi ni maksudnya apa klausa-klausa yang ada dalam sesuatu polisi sebelum ditandatangani. Okey. Polisi pula, okey, syarikat insurans akan mengenakan tambahan atas premium minimum seperti perbelanjaan kendalian. Okey, ini apabila dia telah buat ni, kita bayar premium sebanyak tu dikira, lepas tu syarikat tu dia masuk pula hak ni. Okey, kena cah tambahan pula. Okey, cah tu ialah meliputi perbelanjaan kendalian, perlindungan, komisen, ejen, perlindungan tambahan dan lain-lain. Maksudnya hak ni hak kita panggil cah yang di luar daripada kontrak tu. Bukan keluar pada kontrak, keluar daripada pengiraan yang dikenakan. Okey. Kadar premium yang dikenakan adalah berbeza bagi setiap polisi motor. Okey. Maksudnya tarif motor ni dipengaruhi oleh pengiraan insurans motor. Okey, dikawal oleh undang-undang. Okey, lepas tu faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah premium pula ialah seperti yang pertama ialah jenis kenderaan. Okey, inilah dia kata ni kadar premium tu. Okey, berbeza ni. Faktor saya kata yang mempengaruhi jumlah premium tu ialah macam jenis kenderaan, kegunaan kenderaan, kapasiti enjin, jenis perlindungan yang diambil dan jumlah perlindungan. Okey, berapa kadar kita nak ambil perlindungan. Okey. Macam tu lah saya kata tadi. Sebab itulah syarikat insurans akan mengenakan cah tambahan. Sebab untuk ni lah. Untuk nak
untuk saya dah untuk mengimbangilah dengan faktor-faktor yang awak ambil ni, maksudnya jenis-jenis kenderaan tu apa. Saya nak ayat pun tak boleh dah. Okey. Dia untuk menentukan, okey, dalam aspek untuk menentukan kadar premium ni, dia terbagi kepada 4. Okey. Iaitu polisi akta 1, polisi pihak ketiga, polisi komprehensif dan polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey. Di mana polisi akta ni dia hanya bergantung kepada kapasiti enjin kenderaan. Okey, begitu juga polisi pihak ketiga. Hanya bergantung kepada kapasiti enjin kenderaan. Berapa kapasiti dia. Saya tak tahu sangat kenderaan ni. Maksudnya 1.5 cc ke 200 cc, 200 ke panggil apa? Panggil apa budak lelaki? Kenderaan 200 cc, 150 cc. Okey, itu ialah kapasiti kenderaan. Okey, kadar premium, okey, polisi pihak ketiga ni pula ialah bergantung kepada kadar premium. Dia termasuk belakalah polisi pihak ketiga ni. Okey, yang pihak ketiga kebakaran dan kecurian ni, okey, dia bergantung kepada, dia ambil kira lah kapasiti enjin, nilai kenderaan semasa diinsurankan dan juga kadar premium 75% dari premium asas polisi komprehensif. Okey. Sebab apa? Polisi komprehensif ni ialah polisi yang paling mahal. Sebab apa? Dia lebih menyeluruh sekali. Okey, ini adalah polisi yang paling mahal di antara ketiga-tiga ni. Ini polisi komprehensif. Okey, bergantung kepada kapasiti enjin dan nilai kenderaan semasa ingin diinsurankan. Okey, maksudnya bergantung kepada nilai harga kenderaan. Okey. Awak tengoklah sini. Okey. Ni dah. Okey, kita berhenti setakat ni boleh? Boleh. Kita sambung lagi, kita sambung untuk pengiraan pula. Pengiraan ni payah sikit lah saya nak buat. Nantilah insya-Allah saya akan pakai apa-apa untuk pengiraan. Okey. Bentuk pengiraan nanti jap. Selepas tajuk ni, awak nak buat tajuk mana dulu? Kita pergi tajuk yang tidak memerlukan kongruan pembesaran ni, payah juga sukatan seratan. Nilai kosinus, tajuk yang ke-6 boleh? Boleh. Selepas tajuk itu. Tak apa, kita nak bersemuka dah. Kita nak bersemuka dah pada 4 bulan 4 dah tak? 4 bulan 4 insya-Allah kita bersemuka. Bila bersemuka tu senang sikit kita nak buat pengiraan. Okey, nak tunjuk. Okey, so hari ni kita sudahkan, kita berhenti sampai sini. Saya sudahilah kelas pagi ni dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.